لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lalai seperti menggunakan telefon dan berbual-bual. Tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Khatib ingin membicarakan khutbah bertajuk Kepimpinan yang Diberkati. Sebelum itu, Khatib ingin mengingatkan seluruh umat Islam untuk terus mendoakan keselamatan, kesabaran, kemenangan buat penduduk Palestin dalam menghadapi kekejaman dan penindasan rejim Zionis Israel. Bantulah mereka dengan apa-apa jua cara yang termampu, dan janganlah kita biarkan mereka bersendirian menghadapi ujian yang sangat berat. Teruslah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dan bumi Palestin kembali merdeka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam amat menitik beratkan kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan dan kenegaraan. Begitu banyak dalil, sama ada dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama yang membahaskan soal ini secara terperinci. Rasulullah SAW yang mulia juga telah menunjukkan suri teladan sebagai seorang pemimpin dalam menuju negara Islam di Madinah yang terbina dari kebijaksanaan dan kesempurnaan Islam sebagai keras utama pemerintahan. Dalam rangka membina sebuah negara yang diberkati, beberapa aspek perlu menjadi penekanan oleh segenap peringkat masyarakat, bermula dari peringkat pemimpin sehinggalah kepada rakyat yang dipimpin keseluruhannya. Islam membahaskan dengan teliti konsep pemerintahan dan kenegaraan. Dalam isu ini, Khatib ingin mengetik beberapa intisari dari kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang akan menjadikan suatu bab disebut Tatmimul Fa'idah, yang menyentuh perihal pemimpin, falsafah keadilan dan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Antaranya yang pertama, seorang pemimpin yang diberi amanah dan menjalankan amanahnya untuk memelihara kesejahteraan rakyatnya, maka dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kedua, pemimpin yang diberikan kedudukan dan kekuasaan untuk memelihara rakyatnya, tetapi juga saat gagal dalam menasihati rakyatnya serta tidak mensejahterakan negerinya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dimasukkan ke dalam syurga. Ketiga, menjadi kesetiaan bagi rakyat untuk menghormati pemimpin sebagaimana selayaknya, kerana ketinggian martabat pemimpin di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka memimpin dengan keadilan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Keempat, Allah Subhanahu wa taala adalah raja bagi segala raja. Dengan keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala berhak mengurniakan rahmat bagi pemimpin yang taat dan menurunkan seksa bagi pemimpin yang melakukan maksiat dan kecurangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 26. Ya Jabur inna
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari ini dengan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah. Kelima, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabat baginda agar tidak meminta-minta jawatan kerana pertanggungjawaban yang sangat berat di hari akhir kelak. Keenam, para wazir atau menteri diibaratkan seperti pintu bagi sebuah kota. Oleh itu, seorang pemimpin mestilah bijaksana dan memilih orang-orang kepercayaannya yang taat dalam beragama, jujur dan amanah, bersifat adil dan berbelas kasih pada orang lain, terutamanya rakyat. Orang kepercayaan dan penggerak agenda pimpinan merupakan cermin kepada pemimpin itu sendiri. Sidang jemaah yang berkasih sekalian, karakter seorang pemimpin yang sangat berkait rapat dengan karakter para rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka pemimpin juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kedua-dua pihak, yakni pemimpin dan rakyat, saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain dalam mewujudkan gitaran hubungan yang positif antara semua warga negara. Dari Abdul Samad bin Yazid Al-Baghdadi, beliau berkata bahawa beliau pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Ada yang bertanya kepada Fudail, kenapa begitu? Beliau menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku sahaja, maka ia hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik, yakni menerima manfaatnya. Syekh Jawad Al-Fatani turut menyelitkan sebuah kisah para pemimpin yang adil. Pada zaman dahulu yang menyediakan 3 halaman mesej peringatan dan dititipkan kepada para menterinya untuk mengingatkan mereka sekiranya pemerintahannya menuju kezaliman. Antara mesejnya ialah, pertama, bahawa pemimpin bukanlah Tuhan, dan apabila sampai ajalnya tetap akan menjadi debu. Kedua, pemimpin yang menunjukkan rahmah belas kasihan di dunia, nanti di akhirat akan menerima balasan kebaikan yang setimpal. Ketiga, tugas pemimpin ialah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan keadilan tanpa sebarang keraguan. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Islam mengajarkan agar umatnya bantu menegur saudaranya dengan berhikmah. Hal ini kerana fitnah keterbatasan manusia memungkinkan kesilapan. Justru tugas kita untuk menasihati saudara muslim termasuk pemerintah, namun dengan qaulan layyinan, yakni kata-kata yang santun. Harus kita contohi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang menjauhi perkataan nista dan mengadu domba. Tidak nafikan bahawa dalam kalangan manusia ini wujudnya perbezaan pandangan dan pendapat kerana ia merupakan sunatullah. Namun di sana pasti ada titik persamaan yang boleh mempertemukan seluruh rakyat, sama ada di tingkat pemimpin maupun dalam kalangan rakyat, untuk diperkukuhkan bersama-sama. Segala bentuk perselisihan dan perbezaan yang remeh perlulah ditanggapi dengan penuh hikmah dan bijaksana agar ia tidak menjadi duri dalam daging kepada perpaduan dan kesatuan rakyat di negara ini. Maka berusahalah untuk mencari titik persamaan tersebut, supaya dengannya kita dapat membina sebuah negara yang kukuh dan mampan serta berjalan dengan sistem keadilan yang selayaknya. Para ulama mestilah perlu bergandengan dengan para umara dalam memberi nasihat dan bimbingan memerintah negara berlandaskan batas hukum yang telah ditetapkan syarak. Akhirnya dengan itu negara dan kepemimpinannya akan terus diberkati Allah Subhanahu wa taala dan menjemput rahmat dan limpah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh rakyat dan negara, insya-Allah. Justru renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Maksudnya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan wahai umat Muhammad bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang durhaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدول المعمولية Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agung Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa bin Syah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika kebahudul yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haja. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'an دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا ينقذونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم
بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid dan surau, serta membayar zakat dan wakaf tunai melalui pusat pengadaan zakat Majelis Agama Islam di wilayah persekutuan. Permudahkanlah Mawi dalam mengalihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakan kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.